Selamat petang, salam sejahtera. Siapa yang tak kenal dengan Hadi Awang, Presiden PAS yang sering kali mempunyai banyak kontroversi apabila mengeluarkan dalil-dalil yang sering kali menjadi buah mulut para netizen dan pemerhati politik. Ada saja dalil, dan ada saja dalil yang akan menghalalkan ataupun memperbetulkan apa sahaja yang beliau kata. Terbaru, sebagai satu pengajaran, pemimpin utama parti ataupun Pakatan Harapan wajib saman fitnah besar-besaran terhadap Hadi Awang. Semalam, Presiden PAS Hadi Awang telah menulis satu rencana panjang yang terkandung di dalamnya beberapa fitnah besar terhadap PH. Sebelum aku bacakan kandungan fitnah tersebut yang dikatakan fitnah oleh penulis ini, aku juga ingin membaca satu pesanan amanat kepada Hadi Awang daripada amanah melalui Mahfuz Umar. Beliau menasihati Hadi Awang supaya memanfaat hujung usia beliau dengan peninggalan lebih baik. Kita pun semua tahu Hadi Awang seringkali sekarang ini dimasukkan ke hospital gara-gara kesihatan yang semakin tidak mengizinkan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dinasihatkan supaya memanfaatkan usia tuanya dengan memberikan peninggalan yang lebih baik kepada generasi akan datang dan bukannya dakyah politik kebencian. Naib Presiden Amanah Mahfuz Umar berkata ini kerana dakyah sedemikian rupa hanya akan menghancurkan negara selain merobek keharmonian yang dikecapi selama ini. Saya menasihatkan Ustaz Hadi Awang supaya dia beringat di hujung-hujung usia ini dia harus memberikan peninggalan yang lebih baik untuk generasi kita yang akan datang dan bukan dengan politik-politik kebencian yang boleh merebek dan meruntuhkan negara kita. Kerana bagi saya, kenyataan Abdul Hadi itu yang sangat tidak baik untuk masa depan kerana ia akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Katanya ketika berucap merasmikan Konvensyen Pemuda Amanah di Seremban hari ini. Mahfuz dipercayai mengulas dakwaan Abdul Hadi Awang semalam bahawa ramai di kalangan pemimpin PH tidak beriman dan tidak bermoral. Semalam, Abdul Hadi juga ahli Parlimen Marang sekali lagi menegaskan parti Islam itu tidak akan membentuk kerjasama dengan Pakatan Harapan PH termasuk menerusi pendekatan kemah besar dalam pilihan raya umum. Kata Abdul Hadi Awang, ini kerana PH tidak mampu menegakkan keadilan yang menyeluruh kepada rakyat, walaupun kalau gabungannya terdapat parti yang menjadikan keadilan dan amanah pada jenamanya. Abdul Hadi juga mendakwa kerana ramai di kalangan pemimpin PH tidak beriman dan tidak bermoral. Saudara penonton sekalian, kembali semula kepada isu petang ini. Sebagai pengajaran, pemimpin utama PH wajib saman fitnah besar-besaran terhadap Hadi Awang. Semalam Presiden PAS Abdul Hadi telah menulis satu rencana panjang yang terkandung di dalamnya beberapa fitnah besar terhadap PH. Antara dakwaannya, ramai di kalangan pimpinan PH adalah mereka yang tidak beriman dan tidak bermoral. Gabungan pembangkang PH secara terbuka mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah di dalamnya. Dalam PH terkumpul kalangan mereka yang nyata bersikap anti-Islam, mengancam institusi raja, rukun negara, asas-asas perlembagaan persekutuan. Bersandarkan hujah-hujahnya itu, Hadi berpendirian untuk menolak seberang kerjasama dengan PH. Apa yang nyata? Sebahagian daripada tuduhan di atas boleh dikategorikan sebagai fitnah besar yang boleh membuat dosa besar jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Soal PAS tidak mahu bekerjasama dengan PH, itu adalah pilihannya. Tetapi dengan pilihan itu tidak menghalalkan
perbuatan Hadi untuk menuduh tanpa bukti dan melakukan fitnah terhadap PH. Jika PAS tidak mahu, PH, jika PAS tidak mahu PH, Hadi juga harus sedar PH beribu kali lebih tidak mahu berkawan dengan PAS. Pernahkah PH ada cuba memikat atau mengurat PAS untuk bekerja sama? Kenapa Hadi tiba-tiba begitu perasan? Kenapa? Jadi kenapa tiba-tiba Hadi begitu perasan pula diurat oleh PH? Pernahkah PH mengurat PAS? Walaupun ada pihak memberi pandangan bahawa tuduhan dan fitnah Hadi itu tidak perlu dipedulikan sangat, kerana kata mereka memang itu sifat Presiden PAS itu sejak dulu lagi. Beliau pernah memfatwakan UMNO sebagai kafir. Tetapi kemudian tanpa rasa malu ingin berbaik-baik dengan parti itu demi kepentingan politiknya. Dalam banyak temu bual dengannya pula, begitu sering beliau menjawab perkara yang lain daripada isu yang ditanyakan. Dengan sudah begitu otak Hadi, kata mereka, buat apa hendak dilayan lagi? Begitupun melalui tulisannya semalam, kecuali jika Hadi dapat mengemukakan bukti atas segala tuduhannya itu tetap merupakan suatu fitnah besar yang bukan saja berbahaya kepada masyarakat, lebih daripada itu juga suatu dosa besar bagi kepada pelakunya. Di sebalik Hadi dalam waktu yang sama tidak lupa mengingatkan tentang dosa dan pahala dalam tulisannya, beliau sendirinya nampaknya tidak sedar dosa yang dimulakannya. Dalam hal ini adalah perlu Hadi diingatkan atau diberi pengajaran untuk bertanggung jawab kepada setiap tuduhan dan fitnah besar yang dilemparkannya itu. Langkah pertama ialah PH harus segera memulakan gerakan besar-besaran membuat laporan polis agar beliau disiasat dan didakwa atas fitnah besar yang dilakukannya itu. Kalau fitnah lain terhadap menteri atau pegawai menteri pun pihak polis boleh melakukan siasatan. Tidak ada sebab fitnah lebih besar yang melibatkan kedudukan raja-raja, agama Islam dan perlembagaan negara tidak boleh disiasat dan diambil tindakan. Pimpinan PH di semua peringkat tidak harus berdiam diri begitu saja dalam hal ini. Langkah kedua, pimpinan utama PH khususnya mesti segera mengemukakan saman fitnah terhadap Hadi atas fitnah besarnya itu. Saman fitnah itu mesti disertai dengan tuntutan ganti rugi yang besar jumlahnya agar ia menjadi pengajaran kepada beliau supaya tidak mengulanginya lagi di masa depan. Sebelum fitnah besarnya itu dihukum Tuhan di akhirat kelak, pimpinan PH harus menunjukkan jalan hukuman di dunia terlebih dahulu kepada Hadi. Di dunia ini dan di negara ini, gelaran lebay, haji atau mengetuai parti Islam bukanlah lesen untuk menabur fitnah sesuka hati. PAS dan Hadi, walaupun tercatat kalah dalam banyak saman fitnah dan terpaksa membayar ganti rugi yang besar sebelum ini, mereka nampaknya tidak pernah insaf dan bertaubat. Untuk itu, jumlah ganti rugi yang lebih besar hendaklah dituntut sehingga berdepan tuntutan bankruptsi jika tidak mampu membayarnya. Jangan sesekali jika saman telah dimulakan nanti, PH bersikap murah hati dengan permohonan maaf atau penyelesaian di luar mahkamah. Orang degil seperti Hadi tidak akan berubah dengan kemurahan hati melalui kemaafan. Beliau mesti diberi pengajaran yang sewajarnya. Sabudin Hussein, 16 September 2022. Sekian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.